Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah kurniakan kepada kita akan nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ni kita telah diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama berada dalam kuliah bulanan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk dan menjadikan kita semua daripada kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada di atas jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita merenung pula sepotong ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Maksudnya sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas dan juga nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan segala salah silapmu yang telah lalu dan juga yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu serta menambahkanmu akan hidayah pada jalan yang lurus dalam mengembangkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan dengan sebab Allah memberikan kamu pertolongan untuk kamu mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya, dan juga dengan seadil-adilnya, dengan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolak bandingnya. Ayat ini daripada surah Al-Fat, surah yang dimaksudkan sebagai pembukaan, yang mana surah ini diturunkan di Madinah. Ayat surah ini diturunkan di Madinah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan, yakni kemenangan yang jelas lagi nyata. Yang mana yakni kemenangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ialah berkaitan dengan perjanjian damai Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Mekah, yang mana perjanjian ini akhirnya membawa kemenangan yang besar sehinggalah baginda berjaya menguasai Mekah, Makkahul Mukarramah, dan juga menegakkan Islam di tanah suci itu. Sebagaimana yang kita tahu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Mekah pada awal Islam, bermula daripada zaman nubuah, Nabi berhadapan dengan keadaan yang sangat genting, satu perjuangan yang diiringi dengan caci maki, tekanan dan sebagainya daripada musuh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang ke-8 selepas daripada itu, mana selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu Nabi cuba masuk ke Mekah. Masuk Mekah, yang mana di sanalah berlakunya halangan, dan sehinggalah kita melihat berlakunya perjanjian damai Hudaibiyah. Dan setahun selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat masuk ke Mekah untuk menunaikan haji. Untuk menunaikan haji, dan Nabi mula bergerak daripada Zulhulaifah ataupun kita panggil Bir Ali dengan 90,000 tentera, dengan 90,000 jemaah-jemaah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan haji bagi kali yang pertama. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna fatahna laka fathan mubina, yang mana kemenangan itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perjuangan, yakni perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keadaan ataupun kemenangan yang sangat jelas, yang nyata. Kalau dulu Islam tidak boleh nak bertapak, tidak boleh nak dikembangkan di bumi Mekah, berhadapan dengan kesukaran, sehingga dalam catatan sirah Ibn Hisham mengatakan hanya lebih kurang 400 orang sahaja yang memeluk Islam ketika di Mekah, disebabkan kerana tekanan-tekanan yang begitu hebat daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, selepas daripada berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuka kota Madinah, dan kemudian akhirnya Islam itu menjadi semakin kuat setelah melalui jalan-jalan dakwah dan beberapa siri peperangan yang ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Dan akhirnya kita melihat Mekah yang pada awalnya sangat inti terhadap Islam, menutup pintu-pintu terhadap Islam, yang akhirnya kita melihat Mekah itu telah berjaya dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan kemenangan yang telah yang dengan sebabnya Allah mengampunkan segala salah silapmu yang telah lalu dan yang juga terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus. Sebab itu kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut yakni kemenangan yang telah sebab Allah mengampunkan segala silapmu yang telah lalu dan kemudian, dan menyempurnakan nikmatmu. Yakni selepas daripada pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menunaikan haji,
dan kemudian turunnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat yang diturunkan di padang Arafah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut pertama yakni tentang kemenangan kota Mekah, dan kemudian yang kedua, dengan kemenangan itu maka sempurnalah akan agama kamu, sempurnalah akan nikmatku terhadap kamu, yakni dengan disempurnakan segala bentuk agama kamu, yakni agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyunya pada tahun kemenangan tersebut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menunaikan haji. Jadi kemenangan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan tujuan untuk mengampunkan akan segala salah silapmu yang telah lalu dan juga yang terkemudian. Yakni apabila manusia itu dia dapat melaksanakan Islam secara keseluruhannya, dapat melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dengan tertegak segala hukum-hukumnya, maka di sana kata dia terampunlah akan segala salah, akan silapmu, sama ada yang terdahulu ataupun yang terkemudian. Memberikan satu gambaran kepada kita bahawa apabila Islam ini dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan oleh umat manusia, maka terampunlah segala dosa-dosa mereka. Kita ni tuan-tuan, kita lihat selagi mana kita tidak dapat melaksanakan Islam itu secara sempurna, maka kita akan melihat berlakunya kerosakan-kerosakan terhadap manusia, pelanggaran, pencerobohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ianya pasti akan berlaku. Maka di atas sebab itu Allah menyebut apabila disempurnakan akan segala nikmat, yakni agama kepada kamu, maka terhapuslah akan segala dosa-dosa dan terhapuslah segala salah silap, silap sama ada yang terdahulu ataupun yang terkemudian, yakni wayang surah wayang surakallahu nasran azizah, dan dengan sebab Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kemenangan dengan sepenuh-penuh dan sehanda-handa pertolongan yang tidak ada akan tolok bandingnya. Ini kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Ini kemenangan kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pertama ketika Nabi berada di Mekah, dan kemudian ketika Nabi bermula di Madinah, bagaimana kita melihat dalam perang-perang siri, peperangan, sama ada di dalam peperangan Badar, Uhud dan peperangan-peperangan yang lain, bagaimana kita melihat ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mesti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bahawa apabila kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ni, bahawa Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita melihat peperangan Badar dengan jumlah tentera Islam yang sedikit, tentera kafir yang ramai, begitu juga dalam peperangan Uhud, peperangan Ahzab, dan juga peperangan yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa ini adalah daripada pertolongannya. Sebab tentera kafir tuan-tuan ramai, kalau tentera Badar kau ramai, sehingga tentera kafir dalam peperangan Badar, sehingga salah seorang pengintip yang pergi melihat, nak tengok berapa ramainya tentera Islam, lalu mereka melihat bagaimana mereka sekali nak makan menyembelih beberapa ekor unta, sehinggalah tentera kafir digambarkan dengan
ramai itu lebih kurang 4 kali ganda daripada tentera Islam itu sendiri. Nak cerita ramai dengan pasukan tentera yang berbaju besi, yang berkuda, dengan pasukan pemanah, mempunyai senjata yang lengkap. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan untuk tentera kafir mencapai kemenangan di atas tentera Islam, maka tentera Islam itu walau sedikit sekalipun mereka akan mencapai kemenangan. Kerana ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mesti kepada kita dalam kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah keyakinan bahawa perjuangan Islam ini pasti akan mencapai kemenangan. Sebab itu kita melihat dalam konteks kita sendiri sekalipun, dalam keadaan kita tidak ada duit pada asalnya, dalam keadaan kita serba-serbi kekurangan kalau nak dibandingkan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan-golongan yang menentang kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjanjikan pertolongannya kepada orang yang memperjuangkan Islam, maka kita terus berada di persada perjuangan tanah air kita ni dalam keadaan kita semakin lama semakin kuat dan semakin lama semakin mencapai kepada kemenangan. Lepas tu dalam ayat yang pendek Allah Ta'ala sebut, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datangnya pertolongan, kamu akan melihat bahawa manusia itu akan berada di dalam Islam, masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong ataupun beramai-ramai. Di antara tanda kemenangan Islam yang kita nak lihat ialah manusia itu semakin ramai menyertainya. Cuma Allah Ta'ala pesan fasabbih, kemudian hendaklah kamu bertasbih. Tasbih ni kita mesti sentiasalah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemenangan ni. Dengan bila Allah Ta'ala dah jadikan orang ramai mengikut kita, dengan sebab orang ramai menyertai kita, memberikan sokongan kepada kita, jangan sekali-kali kita sombong, bongkak atas muka bumi ni, kerana itu adalah kemenangan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaklah kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mintalah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha penerima taubat. Di sini Allah nak jelas kepada kita bahawa kemenangan ini bukan disebabkan kerana kita ni banyak duit, bukan disebabkan kerana kita ni ramai tentera, bukan disebabkan kerana kita ni banyak harta, tak. Tetapi kemenangan ini yang paling awal, akidah yang mesti ada kepada kita ialah dia adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu disebut fasabbih. Hidup kita ni mesti sentiasa kita memuji Allah. Tuan-tuan, kita lihat pada hari ini, kita lihat pada hari ini perjuangan kita kalau PAS, dia tidak asing lagi dah, tak macam dulu-dulu tuan-tuan. Sampai satu peringkat hari ini orang nak mengaku UMNO pun orang malu. Sampai peringkat begitu dah. Dulu orang nak mengaku PAS rasa takut. Ni orang jadi bangga, pergi mana-mana pakai baju tu. Tak. Orang nak pakai baju BA tak ada, tinggal orang gila je pakai, tuan-tuan. Nak cerita bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap perjuangan Islam. Sebab kalau kita nak banding dengan kekuatan yang kita ada, kita nak banding dengan kemampuan yang kita miliki daripada dulu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan kekuatan tu kepada kita, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit, yang akhirnya
kita berada pada tahap ini tuan-tuan. Dan insya-Allah kalau sekiranya kita terus kekal, kita sentiasa memuji Allah dengan ahli-ahli yang sentiasa bertaubat kepada Allah, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, sampailah satu peringkat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Tuhan yang membuka jalan kemenangan, itu dialah yang menurunkan semangat tenang, tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka berperang terhadap musuh-musuhnya, supaya mereka bertambah iman dan juga yakin. Di samping iman dan keyakinan mereka yang sedia ada, padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai tenteranya di langit dan di bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Di antara kelebihan, ini satu lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ni kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mencampakkan, memberikan ketenangan di dalam hati. Batu orang yang berjuang Islam ni tuan-tuan, dia berbeza dengan musuh-musuh yang berjuang di atas dasar harta. Orang yang berjuang di atas dasar harta ni tuan-tuan, satu perkara yang tidak kekal, satu perkara yang musnah, yang binasa. Kerana itu orang yang berjuang di atas jalan harta, hidup mereka ni sentiasa berada dalam keadaan kebimbangan. Bimbanglah, maklumlah, mereka ni berpaut kepada sesuatu yang tidak kekal. Mereka berpaut pada sesuatu yang hilang, yang rapuh. Macam kita naik atas pokok tinggi-tinggi, tiba nak jatuh, dapat bersandar, dapat bergantung, bergayut pada dahan yang kecil, awak tak kuat. Rasa keadaan macam mana rasa? Dah tentulah rasa bimbang, patah dahan ni, mampu aku pas bawah. Ginilah keadaan orang yang bergantung pada harta. Hidup dia dalam keadaan bimbang, susah. Alah harta, tak, barang tak kukuh lari. Tapi bila kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepada kekuatan, kekayaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun ada dalam hati kita ni kebimbangan. Tak ada apa nak bimbang apa. Sebab kita bergantung kepada Rabb yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kaya. Kita tak bimbang dengan kemiskinan, sebab Allah Subhanahu wa taala tu maha kaya. Kita tak bimbang dengan kelemahan, sebab Allah Taala tu Rabb yang maha kuat. Kita tak bimbang dengan kejatuhan, sebab Allah Taala itu Rabb yang maha berkuasa. Di sinilah kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati orang-orang mukmin itu akan sakinah, iaitulah ketenangan. Bagaimana kita melihat dalam peperangan Badar, dan kita telah bacakan ayat itu pada bulan lepas, bagaimana orang-orang yang beriman bila didatangkan ujian kepada dia, mereka bukan sahaja tidak takut, malahan perkara itu menambahkan keimanan dia kepada Allah, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong, sebagai wakil. Bagaimana kalau kita baca sirah, baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan kekejaman
tentera Namruz yang hendak mencampakkan ia ke dalam api, dia pun menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan sebab itu hati mereka menjadi tenang, hati menjadi tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang Allah Taala kata satu pertolongan. Hari ini begitu juga kalau kita nak nisbahkan dengan perjuangan kita. Kita tak pernah bimbang tuan-tuan dengan kekalahan. Dan kita tidak pernah bimbang dengan kesusahan, kemiskinan. Ini berbeza dengan orang yang berjuang di atas jalan harta, yang sentiasa takut dengan kehilangan harta benda, takut, bimbang dengan berbagai-bagai bentuk kesukaran di atas muka bumi. Mereka takut miskin, mereka takut susah, mereka takut tak dapat duit. Yang miskin dah pun bimbang juga, takut miskin. Tu miskin dah. Yang kaya sementara lagilah takut, bimbangnya. Sampai pitih 200-300 pun mereka sanggup berbalah, berkelahi, bimbang. Hak 200-300 pun bimbang dah. Apatah lagi hak 230 ribu, apatah lagi kalau pemimpin hak 230 juta, hak ratus-ratus juta. Lagilah pula rasa bimbang. Hak bawah ni 230 riyal pun dah bimbang dah, takut tak dapat. Sehingga mereka tidak sanggup untuk memilih Islam sebagai kepimpinan mereka. Ini tuan-tuan satu perkara yang telah dicampakkan dalam hati mereka. Satu perasaan, satu jiwa yang tidak tenteram. Kenapa? Kerana mereka bergantung kepada dunia, satu perkara yang fana, yang akan hancur, yang akan binasa. Maka bagi perjuangan Islam, Allah mencampakkan bagi orang yang berjuang Islam sakinah, ketenangan di dalam hati. Kita tak pernah bimbang nak hilang harta, hilanglah. Allah Subhanahu wa taala ada. Kita tak bimbang dengan kekalahan kerana kita tahu itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kepada kita ialah berusaha, bekerja, dan kemudian terserahlah kepada Allah. Dan kita yakin Allah adalah Rabb yang maha bijaksana, maka dia memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang beriman. Kalaulah kemenangan itu lebih baik kepada kita, nescaya Allah itu berikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kemenangan. Mungkin dalam keadaan sebagaimana yang disebut oleh Allahyarham Murabbi Ustaz Yahya Osman, mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat kita masih belum berkelayakan untuk menang, maka itu adalah terlebih baik daripada kita menang dalam suasana kita masih belum layak untuk menerima kemenangan. Macam budak umur 12 tahun, kita bagi anak lelaki, itu beri dia bini, nikah ke dia. Lepas pada balik 14 tahun sudah dia nikah lalu. Boleh bini. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak layak tuan-tuan, maka dia akan menyusahkan, dan kita akan melihat bahawa orang akan memandang Islam itu dalam suasana yang lebih buruk. Jadi tuan-tuan, kita yakin walaupun kita melalui satu perjuangan yang panjang, ada yang istiqamah, ada juga yang bosan, dan akhirnya tinggal perjuangan. Baik itu tuan-tuan, di antara yang disebut balik pada ayat yang kedua tadi, Allah berpesan kepada kita, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita ni tuan-tuan, kalau nak tetapkan diri kita ni dalam perjuangan Islam, sentiasalah kata Allah, kamu menjadi penolong. Kita ni tuan-tuan nak tolong Islam, Nabi pesan, wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Kita kena buat ikut kemampuan yang kita ada, apa yang kita mampu. Tetapi mestilah kita sentiasa menjadi penolong. Ada orang dia tak mampu, kerana masa dia bekerja, maka dia beri pertolongan dengan harta. Ada orang mampu kedua-duanya sekali, itu lebih baik. Ada orang tak mampu duit tapi mampu tenaga, maka jadilah penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
Kerana itu di antara syarat yang Allah Ta'ala letakkan untuk kita menjadi orang yang kekal di dalam akidah, di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita ada niat nak tinggal perjuangan. Jangan ada sekali-kali kita ada niat tak nak berjuang. Batu Sayyidina Umar dipesan kadirul jama'ati khairun min safil fardi. Kalaulah kita duduk dalam satu jemaah yang keruh tu maksud yang berkocok lah. Malulah bila dah ramai ada hak begini dan sebagainya. Lepas tu kita lihat suasana pada hari ni kan. Tengok dalam suasana. Sebab bila kita dah kuat, masa kita miskin macam Nabi lah. Nabi ketika di Mekah, masa tu tak ada pun munafiknya, tak ada. Hak ada orang kafir je. Orang kafir je hak ada. Tak ada orang yang nak duduk dalam Islam. Ada sikit orang hak betul-betul gagah, kukuh akidah dia kepada Allah. Hak ni lah nak duduk dalam Islam. Siapa dia nak melakonkan watak Islam untuk mendapat kebaikan? Tak ada. Islam tak merintah. Siapa Islam kena azab, siapa Islam kena seksa, kena pulau, kena tindas, harta dirampah, ada yang disolib, dan sebagainya, yang dibunuh dan sebagainya. Tak ada orang yang masuk Islam sebab susah pada masa itu. Gitu juga kita melihat PAS pada zaman awal. Zaman awal 60-an, 70-an, zaman yang muda-muda dulu. Masa ni tuan-tuan, orang tak melihat kepentingan yang ada dalam PAS. Orang tak lihat. Batu tidak berlaku kocakan dalam cawan ni, dia tak berlaku tuan-tuan. Sebab semua pakai ikhlas belaka. Zaman-zaman saya remaja, dalam buku aku dan PAS tu, PAS ni dia pergi usrah, pergi apa dengan van buruk, kongsi duit ramai-ramai tuan-tuan. Pada masa tu tidak berlaku kocakan. Tapi kita melihat pada hari ini dia berlaku. Kenapa? Sebab sebab bila bertanding calon PAS ni, potensi untuk menang tu tinggi. Nampak tak? Kerana dah ramai, ahli parlimen ramai, adun pun ramai, maka peluang untuk mencapai kemenangan tu besar. Maka kita melihat di situ masuknya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam jemaah kita dengan tujuan untuk kucar kacirkan keadaan. Ini yang kita kena faham sungguh-sungguh. Kenapa berlaku, Ustaz? Itu yang paling banyak orang tanya, kenapa berlaku? Inilah sebabnya berlaku. Orang tidak akan duduk, orang yang gilakan harta, orang yang gilakan pangkat, dia tak akan bersama-sama dengan kita selagi mana mereka melihat kita ni lemah. Lagi mana mereka melihat kita tidak ada peluang untuk mencapai kemenangan. Tapi bila dah ada peluang mencapai kemenangan, kita akan lihat musuh pun akan masuk beramai-ramai. Tujuan dia untuk memberikan kocakan. Faham tak? Berarti di Mekah tak ada, tapi di Madinah ramailah golongan-golongan munafik ni tuan-tuan, berjubah berserban, bukan setakat jubah serban, semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakonkan watak-watak Islam yang lebih hebat lagi daripada orang-orang Islam yang hakiki. Ana cerita apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mendapat kepentingan daripada Islam. Ini juga yang berlaku kepada kita tuan-tuan. Yang berlaku kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahawa dialah yang mencampakkan ketenangan. Ini kelebihan tuan-tuan. Bila kita berjuang, lalu perjuangan kita tu kita sandarkan kepada akidah yang sahih dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak sedikit pun cercaan, maki hama daripada musuh dan sebagainya menjadikan kita ni duka cita. Dia kadang ada orang hak berjiwa kecil. Orang jiwa kecil ni dia tak tahan. Kena kutuk, kena keji, Allah Ustaz tak tahan, ada telefon tak tahan. Dia begini.
Kita kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjuang kerana Allah, kita ni tentu orang biasa je. Kalau nak banding kau dengan Tok Gunai Aziz, Tok Gua Jadi, kita baca dalam Facebook tengok orang edit gambar dengan muka babi lah, dengan muka anjing lah, tuan-tuan. Teruk daripada kita. Bagaimana ni penghinaan kan kita lihat. Tapi kalau jiwa kita ni tak besar, tuan-tuan, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak kuat, ini boleh menyebabkan kita terkeluar daripada perjuangan. Sebab tujuan dia adalah untuk menekan, faham tak? Memberikan satu tekanan jiwa, perasaan, mental kita ni. Tapi bila kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ni tidak sedikit pun akan memberikan kedukaan, kedukecitaan kepada kita, malahan akan menambahkan lagi kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakinah ataupun ketenangan dalam hati ni adalah kurniaan daripada Allah kepada mereka yang benar-benar berjuang, yang benar-benar berjuang beriman. Batu tuan-tuan, kita ni beza. Wa amnun ni tuan-tuan, kalau kalah orang ceritanya lumpur, kalah dia, kita tak dengar pun ada kenduri majlis kesyukuran PRU 13, tak ada. Kita kalah lah guana pun, hilang deposit kenduri lagi. Tu kelebihan dia. Ni sakinah. Ni kelebihan dia, hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan ketenangan, sehingga kita boleh mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di waktu kita kalah. Bukan senang. Waktu menang, ramai orang boleh bersyukur, syukur dengan menang. Ni ramai orang boleh bersyukur, tak ada masalah. Dapat bering, alhamdulillah, boleh bersyukur. Tak dapat, menyumpah hanya tu tuan-tuan. Dia berjumpa 300 orang dah jumpa, menyumpah hanya. Itu tidak ada ketenangan. Bagi orang yang ada ketenangan, tekanlah macam mana. Batu orang-orang yang berjuang kena rajin baca sejarah-sejarah perjuangan. Said Qutb misalnya, berhadapan dengan tekanan sesaan dalam penjara ni tuan-tuan, Zainab Al-Ghazali, Aminah Qutb dan sebagainya, berhadapan dengan tekanan-tekanan yang begitu hebat. Kalau Zainab Al-Ghazali tu tuan-tuan sampai pada peringkat dikurung dia bersama dengan anjing-anjing hak garang dan sebagainya, tapi dengan pertolongan Allah tak sentuh pun dia. Ini ketenangan tuan-tuan. Bila dalam keadaan kesusahan kita dapat mengingati Allah, kita dapat berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ketenangan. Faham tak? Ni hak kita nak. Said Qutb diberikan tekanan sesaan pada dia sehingga dia pernah dikurung di dalam satu sel penjara yang seperti tong tak boleh nak bangun, tegak. Boleh dia tanya dia, "Gua nak?" Dia kata, "Aku rasa macam duduk dalam taman syurga," tuan-tuan. Kenapa? Sebab bila kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu adalah Rabb yang maha luas akan kurniaan dia. Syurga, neraka adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencampakkan ke dalam hati dia rasa ketenangan. Maka apa-apa sahaja suasana yang gawat, kesukaran, tidak sedikit pun memberikan tekanan kepada dia. Ini pergantungan. Sebab itu balik pada ayat yang asal tadi, Allah disebut pada kita, suruh kita ni sentiasa bertasbihlah. Orang-orang yang berjuang jalan Allah ni terutamanya, sentiasalah kita ni bertasbih, puji Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama. Sentiasalah kita ni memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita ni sentiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan, dalam keadaan kita nak berhadapan dengan satu keadaan yang disebutlah kepada kita yang gawat,
Bila sakaratul maut. Lepas tu dalam hadis arba'in Nabi pernah sebut, siapa yang ingat pada Allah waktu dia senang, nescaya Allah akan ingat kepada dia waktu dia susah. Ini kelebihan dia. Kerana kalau dalam perjuangan tuan-tuan tak dinamakan perjuangan, kalau sekiranya tidak ada kesusahan. Ada orang dia kata, saya ni bukan apa ustaz, malas lah nak balah-balah ni, saya tak suka. Dia dah ada kat orang pesing gitu kan, saya tak sukalah balah-balah ni. Tuan-tuan, kita kalau nak menang kok mana pun kita kena balah. Siapa yang tak ambil balah, maknanya dia tak nak menang lah. Mana ada sejarah Islam menang tanpa melalui perbalahan. Sampai Nabi kata apa? I'lamu, ketahuilah olehmu bahawa syurga itu, innal jannah tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah kilauan mata pedang. Mana nak cerita duduk situ. Bukanlah masuk kereta pedang lah, ni orang pakai senapang. Ertinya mesti melalui proses pertempuran. Faham tak? Di situlah duduknya syurga, bawah kilauan tersebut. Tapi ada juga jenis kita ni, jenis warak dakwah lalu pun ada. Dia tak nak balah, maka dia pun ambil jalan singkat. Kerja dia duduk masjid, baca Quran je semata-mata, tanpa membantu perjuangan Islam. Sebab itu bila Sayyidina Umar kata kadirul jama'ati khairun min safil fardi, keruh yang berada dalam jemaah itu lebih mulia daripada kesucian seorang diri. Kok mana sekalipun kita kena bantu perjuangan Islam. Kita ambil pendekatan tak nak berbalah, ambil pendekatan tak nak berkelahi. Bukanlah saya ajak orang kelahi, tetapi dah sememangnya nak menang. Nak tak nak kita kena berbalah dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu je. Pada diri kita pun balah. Ya. Wa hadainahu najdain. Kita ni nak menang tuan-tuan kena balah. Nak boleh pergi masjid ni balah dulu. Balah dengan nafsu. Wa hadainahu najdain. Nafsu kata tak payah pergi. Dia rumah lagi best, tengok TV gitu gini, tengok muka anak bini. Berbalah nafsu baik dengan nafsu jahat. Kalau nafsu baik menang, sampailah kita masjid. Kalau nafsu jahat menang, tengah duduk depan TV lah jawab ni masa ni. Itu perbalahan pada batang tubuh manusia, atas diri dia. Belum lagi kita nak tegakkan Islam, kita terpaksa berbalah pula dengan jasad orang lain. Tak ada jasad orang lain kalau dalam rumah tangga, dengan jasad isteri, dengan jasad anak-anak je kita balah. Kadang terpaksa balah. Isteri tak nak, kita nak. Kita suka pergi pergi tamrin, pergi usrah, pergi itu, pergi ni 2-3 hari. Isteri pula tak suka. Haji ni isteri pula nak, suka kalau boleh ada laki nak berkepik homo siang malam, pagi petang. Tu ada juga isteri jenis gitu, bini jenis gitu. Suka laki dia duduk rumah. Suka laki dia duduk rumah berkebun je. Ada bini jenis gitu. Kalau kita tak balah dengan isteri tu, tak berjuang kita. Apa sudah ni wahadainahu najdain. Nak menang tuan-tuan, nak jadikan kita Islam ni, nak menang Islam ni pada diri kita, kita dah kena balah dengan nafsu sendiri. Lepas tu balah pula dengan isteri. Kalau isteri itu jenis tak suka pada Islam, balah pula dengan anak-anak. Suruh pergi surah tak nak, suruh ngaji tak nak, suruh tu tak nak, suruh sembahyang tak nak, suruh baca Quran tak nak. Tu balah. Kalau kita biar dia tak nak ngaji Quran, dia tak nak sembahyang, penat lah ayah, malas nak sembahyang, kita tak nak balah, aku malas main dengan anak-anak lantakmu. Tak ada apa, menang hak jahat tu semua. Tapi kalau nak hak baik tu menang, kita kena lawan dengan hak jahat tu, kalahkan hak jahat. Dalam suasana negara kita ni tuan-tuan, kalau kita tak bersedia nak balah dengan UMNO, tak menang Islam ni.
Bila nak menampak? Saya tak boleh ustaz sebab tompak tu pak saudara saya. Peduli apa pak saudara kita pun? Nak anak kita kena balas juga. Saya tak nak apa ketua kampung tu baik dengan saya. Peduli apa dia baik dengan kita pun? Kalau kita tak balas, bila kita nak menang? Kita mesti mengalahkan dia, baru kita boleh menang. Kalau selama-lamanya dia mengalahkan kita, kita tunduk, kita ikut, dia kata begini-begini, dia kata awak jangan kuat sangat, senyap-senyap sudah. Kita pun yalah saya senyap-senyap. Hampir sudahlah Islam tu tersembunyi, tuan-tuan. Bila kita nak menang? Nabi tunjuk contoh gitu ke? Ni ayat awak baca, kita sambung lagi sampai habislah surah Al-Fat, tuan-tuan. Surah perjuangan. Gitulah nak khabar pada malam ni. Jadi kita dah lama apa bak orang Melayu ni lah, salah dia begitulah. Salah dia begitu. Dia dengan keluarga tu kalau baik sangat, pergi jumpa mana-mana, pak dara anak tu ustaz, tu yang jadi masalah. Jadi tak bersedia. Bukan kita nak balas, kita nak dakwah. Lepas kalau dah dia menentang, takkan kita nak ikut. Lepas kalau kita ikut dia, makna dia menang. Makna kekufuran menang, kejahatan menang, kalahlah Islam. Dia tak nak begitu. Kadang anak dengan ayah, seorang rakan saya tu kalah dengan anak. Dia dah sekolahkan anak dia tinggi-tinggi, waktu dia berjuang, sambil dia berjuang, dia sekolahkan anak dia tinggi-tinggi. Lepas tu bila anak dia dah berjawatan besar, anak pula nasihat, abah sudahlah abah, kita orang ni kerja-kerjaan. Letak jawatan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana siang, kerana anak. Sebab anak kerja-kerjaan susah, ayah kuat sangat, beri tekanan pada dia. Dah macam mana dah. Bila agak nak menang? Kalau duk main sembunyi-sembunyi, duk main buah begitu. Mana jangan gitu. Kena balas. Kata nak balas kau tak menang kita. Musuh mari, musuh cakap, kita ikut. Orang yang benci pada Islam cakap, dia ugut, kita ikut. Kita tak nak melawan, menang dia lah. Tak? Masjid cara masjid, KRT cara KRT. Payah tuan-tuan, bagi semangat. Lepas ni bagi semangat gitu je. Pergi kat kampung-kampung banyak adalah pak-pak, bila pak kita menang, mereka jinak dengan kita, tekanan pun kuat. Rasa bagi. Kalau berasa tak ingin Islam ni menang, kita tunduklah kepada kekufuran. Tapi kalau kita nak Islam menang, kok mana pun kita kena berbalah, berkelahi. Ni warak sangat separuh tu. Tak nak kelahi, tak mau balah. Kampung saya ramai agak pasang gitu. Apa ustaz malah balah-balah ni tak comel, dia kata Melayu sama Melayu. Dah Nabi tu arak dengan pak dara tu perang. Kita sekarang ni bukan salah kita perang Melayu dengan Melayu. Hak kita perang ialah Islam dengan kufur, kena pegang situ. Hari kok mana pun perang Yugoslavia dengan Bosnia. Dulu Bosnia tu bangsa Yugoslavia belaka. Kan tuan, dia pecah. Ada begitu, bangsa sama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita berhadapan. Kan dia ada ayat dia lepas pada ni ada lagi masalah kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, batu bagi sahabat-sahabat yang kuat iman seperti Abdullah bin Ubay minta izin dengan Nabi nak bunuh ayah sendiri sampai ke peringkat tu, nak bunuh bapa dia sendiri. Itu juga kita melihat dalam peperangan Badar, pertembungan yang pertama dua beradik kelahi, lepas ayah dengan anak pula. Allah tuan-tuan, macam mana kita kalau berhadapan dengan keadaan tu? Ayah kufur, berperang, berlawan, Allah Abu Ubaidah sampai turun ayat khusus untuk dia. Berperang dah, dia cuba melarikan diri
kerana tak nak bertempur dengan ayah dia sendiri, tapi dah ayah dia dah niat daripada Mekah nak bunuh anak dia sendiri. Habis Abu Ubaidah walaupun dia cuba nak lari lah, rasa tak hampa hati nak bertumbuk dengan ayah sendiri, akhir sekali dia bunuh juga ayah dia sendiri. Dah terpaksa dalam keadaan begitu. Menangis dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala kata, tak berimanlah seorang kamu, la yu'minu, tak beriman, sehinggalah mereka mengasihkan ibu bapa saudara mara mereka sendiri lebih daripada mereka kasihkan Allah. Barulah dia pun tenteram betapa besarnya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kalau pengorbanan perasaan, terpaksa bunuh ayah dia sendiri kerana kekufuran. Tak? Jadi kita fahamlah kat situ, nak dapat kemenangan ni bukannya senang, dan begitu juga untuk kita mendapat sakinah, ketenangan di dalam perjuangan, kan? Anda begitu. Jadi terutama sekali pada sahabat-sahabat yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga abang-abang saya, ayah saya yang tua. Yang tua ni dia ada tu sikit, ada masalah jiwa dia sensitif sikit, lembut sikit. Ego. Dia mudah sian ke anak. Sian tu biarlah anak UMNO pun ada kok jenis pesing gitu. Letih kalau kita tak nak lawan nafsu gitu. Bila Islam nak menang, dia ke mana pun kena gitu. Tu banyak kisah-kisah. Kita ambil contoh-contoh dia pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Kita sambung surah Al-Fat pada bulan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Lepas tu satu makluman bahawa insya-Allah pihak Adul pada tahun ni akan menyampaikan sumbangan voucher baju raya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin dan serta OKU. Jadi insya-Allah pada Jumaat yang akan datang kita akan mula jualkan kupon berharga RM50, RM50, yang mana voucher baju tu berharga RM50 pada setiap satu. Jadi kita menawarkan kepada muslimin dan muslimat yang berhasrat untuk sama-sama membantu anak-anak yatim. Cuba kita kena ada niat dalam hati kita ni, sekurang-kurangnya aku nak bantu seorang pada tahun ni, kurang-kurangnya. Sebab kita ni tuan-tuan, walaupun kita ni sembahyang tapi masuk neraka juga kata Allah. Kenapa ada orang sembahyang yang lalai dalam sembahyang? Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin. Apa orang yang menahan tangan daripada beri makan orang miskin, dan juga orang yang tidak cakna kepada anak-anak yatim, walaupun mereka ni sembahyang tapi neraka we kata Allah, fawailul lil musallin. Jadi kita ada niat dalam hati kita, tahun ni sekurang-kurangnya kita nak bantu seorang. Saya anggarkan hampir 500 orang anak-anak yatim, OKU dan miskin yang layak. Itu pun kita bagi yang 15 tahun ke bawah sahaja. Untuk kita beri voucher baju raya pada tahun ini, dan insya-Allah kita akan mula jualan kuponnya pada bulan yang minggu yang akan datang pada solat Jumaat. Sebut awal tu nak suruh tuan-tuan niat je dulu. Niat rasa nak bagi. Untuk sekurang-kurangnya seorang, mampu 2 bagi 2, mampu 3 bagi 3. Supaya harta kita tu berkat, dan supaya
kerja buat kita dalam kita mencari rezeki ni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.